Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Good morning to everyone, untuk semua pensyarah-pensyarah akademik di UPMKB. Sebelum kita mulakan sesi sembang santai PNP kita pada pagi ini, iaitu tajuk dia inovasi dalam pengajaran. Okay, untuk program kali ini kita just buat macam santai-santai lah dengan semua pensyarah akademik. And then program ni adalah merupakan salah satu inisiatif daripada unit latihan bahagian pentadbiran dan telah dirancanglah bersama Jawatan Kuasa Penasihat Latihan Staf UPMKB yang juga ahli dia terdiri daripada Encik Johan dan Dr. Chan sendirilah. Okey. Khususnya untuk program kali ini memang audiens kita target untuk semua PMP akademik lah, pensyarah akademik di UPMKB untuk berbincanglah sedikit sebanyak berkaitan dengan inovasi dalam pengajaran. Seperti yang kita sedia maklum, sekarang memang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kita tertumpu pada online sekarang sebab situasi semasa kan. Jadi setiap pensyarah tu mereka ada inovasi macam mana mereka menyampaikan pengajaran mereka kepada pelajar. Jadi itu yang kita akan kongsikan pada hari inilah bersama ahli panel kita, iaitu Dr. Omar Faruqi, Dr. Chan Xiaoleng dan Dr. Syamala yang diketuai oleh moderator lah nanti Encik Johan. Okey, seterusnya tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Encik Johan lah sebagai moderator untuk sesi sembang santai pada pagi ini. Silakan Encik Johan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada semua rakan-rakan pegawai akademik. Terima kasih kepada Encik Amal yang membuka program kita pada pagi ini. Jadi hari ini kita ada program yang kita panggil sembang santai. Maksudnya kita nak bersantai lah, kita tak nak terlalu formal. Kita nak bincangkan sedikit mengenai teaching and learning, pengajaran dan pembelajaran, dan fokus kita pada hari ini adalah inovasi dalam pengajaran. Saya rasa perkataan inovasi dalam pengajaran ini bukan sesuatu yang baru, tapi kita nak merungkai perkataan ini dan kita telah menjemput 3 orang yang hebat, orang pegawai akademik muda kita. Bukan yang baru tapi yang muda, supaya juga kita dapat memberi inspirasi kepada pensyarah-pensyarah baru kita. Jadi kita pada hari ini saya memperkenalkan lagi sekali lah. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Johan Ismail. Saya daripada Jabatan Sains Haiwan dan Perikanan. Jadi bersama saya pada hari ini adalah panel kita yang pertama. Saya ingin menjemput Dr. Syamala Devi Ramaya, iaitu pensyarah kanan daripada Jabatan Sains Tanaman FSPH. Welcome Dr. Syamala. Hello. Selamat pagi semua. Alright. Okey, seterusnya saya perkenalkan panel kita yang kedua, iaitu Dr. Omar Faruqi bin Marzuki. Beliau adalah pensyarah kanan daripada Jabatan Sains dan Teknologi FSSP. Selamat datang Dr. Omar. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Baik, seterusnya saya perkenalkan panel kita yang ketiga, iaitu Dr. Chan Xiaoleng. Beliau merupakan pensyarah kanan daripada Jabatan Sains Sosial dan Pengurusan FSSP. Welcome Dr. Chan. Hello all. Good morning. Okey, kita memanggil kita cuba mendapatkan pensyarah-pensyarah daripada background yang berbeza lah. Kita ada daripada sains tanaman, kita ada daripada sains sosial dan juga kita ada daripada engineering. Kita nak mereka share mereka punya inovasi, macam mana mereka menjalankan inovasi dalam bidang-bidang yang berbeza. Supaya kita dapat kepada warga-warga fakulti, mereka dapat idea, oh saya di bidang ni macam mana saya boleh buat, saya di bidang ni macam mana saya boleh buat. Jadi tujuan program ini pada hari ini secara khususnya kita ingin menyemai dan menggalakkan amalan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan warga fakulti. So kita sebagai pensyarah, kita akan mengajar setiap tahun, bertahun-tahun sehinggalah kita bersara. Jadi sekurang-kurangnya kita ada satu kali sekurang-kurangnya kita mencuba menjalankan amalan inovasi. Dan dengan tujuan itulah program kita yang sangat santai ini kita akan adakan
supaya tidak memberi stres kepada mana-mana pihak. Kita nak anda mendengar daripada panel-panel kita dan mendapat ilmu perkongsian daripada hari ini. So kita nak mula dengan panel kita yang pertama. Kita dah masuk, kita ada lebih kurang 7 pusingan. Pusingan pertama ni kita nak santai-santai lah kepada kita punya panel supaya tidak stres, juga kepada moderator supaya tidak stres. Ini semua pengalaman yang pertama kita jadi terlibat dalam program macam ni. Jadi saya ingin bertanya kepada panel kita yang pertama, Dr. Syamala. Bagaimanakah Dr. Syamala mula berkecimpung dalam bidang inovasi dalam pengajaran? Okay, Dan thank bila you. Dr. Syamala bermula sebenarnya? Okay. Okay, thank you, moderator. Sebelum saya menjawab soalan ni, saya nak thank the moderator Encik Johan itself dengan pihak section perkhidmatan latihan bahagian pentadbiran sebab menjemput saya sebagai salah seorang panel bagi program kita pada pagi ini. So now saya menjawab soalan lah. So apa yang trigger saya involved dalam teaching is, innovative teaching is macam, bila saya start my career in 2017, awal-awal teaching ni macam, saya rasa semakin lama semakin bosan saya mengajar menggunakan kaedah tradisional di mana je show the slide, lepas tu student dengar macam tu. So most of the time dia macam one way interaction dengan student. So bukan saya saja rasa bosan, I feel like the student also tend to get bored very easily. So elemen yang saya miss kat situ adalah fun learning. So bila elemen tu macam missing, so I was thinking I should do something. I should come up with some innovative teaching methods so that I boleh enhance the active learning dalam kelas. So that's how I started to come up with the small innovation dalam teaching pada tahun 2018 macam tu. Lepas tu bila saya dah start, saya macam continuously to explore more about this thing because I personally feel that bila saya mengajar macam tu dengan guna kaedah innovation macam tu, I feel like diri saya ni sangat dekat dengan student. So until now, I still macam keep practicing the innovation dalam teaching. And of course, the other reason yang saya nak kongsi kat sini adalah disebabkan mentor saya, Prof M, our former KATE punya pengarah tu. So Prof always motivate me, encourage me to think creatively bila kita mengajar. So these are the two reasons lah how I start and why I start. Okay, terima kasih Dr. Syamala. Ini macam meluahkan hati pandangan hati dia, dan betul kita buat innovation ni untuk siapa? Kita untuk student kita kan. Kita buat sesuatu tu untuk bantu student kita, dan kalau praktis itu berjaya, kita boleh teruskan dengan pelbagai dan dia tak semestinya sesuatu yang besar seperti mana Dr. Syamala kata. Innovation tu boleh kecil saja, very small, very specific. Okay, jadi saya ingin bawa persoalan kepada panel kita yang kedua, iaitu Dr. Omar. So Dr. Omar, soalan lebih kurang sama. Apakah yang mendorong Dr. Omar untuk menerapkan inovasi dalam pengajaran? Terima kasih moderator. So kalau ikut dorongan saya ni untuk menerap inovasi dalam pengajaran adalah keinginan saya untuk meningkatkan pembelajaran pelajar dan juga berdasarkan bidang penyelidikan saya. Ini kerana ia akan meningkatkan keupayaan pelajar untuk berhubung, berkembang dan berinovasi bukan hanya dengan kandungan kelas, tetapi juga antara satu sama lain, dunia di sekitar mereka dengan saya. So inilah budaya yang saya cuba kembangkan di dalam kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Omar. So untuk mendekatkan hubungan antara pensyarah dengan student, juga ada elemen research sendiri, bidang-bidang sendiri yang boleh diterapkan di dalam pengajaran, which is exactly lah apa yang disyorkan oleh pihak-pihak yang teratas dari UPM, di mana apa-apa yang research yang kita ada, kita cuba implement ke dalam teaching. So terima kasih Dr. Omar atas jawapan. Seterusnya kepada panel kita yang ketiga, Dr. Chan. Okay, soalan yang sama juga. Okay, cuma tambahan soalan selain bila macam mana doktor bermula. Apakah dalam bidang sains sosial ni ada tak dia merupakan satu halangan untuk berinovasi?
Alright. Okay, thank you Encik Jo dan panel-panel. Okay, bagi saya, apakah yang mendorong saya untuk start inovasi dalam pengajaran? Dia lebih kepada falsafah sebenarnya. Saya mengimpikan, okay, di satu classroom di mana saya boleh create a place for all the learners yang akan ngam dengan semua personality lah, dan juga untuk mewujudkan satu persekitaran yang fleksibel dalam pembelajaran dan juga pengajaran untuk pelajar-pelajar saya. Dan yang paling penting sekali adalah macam mana saya boleh buat sesuatu yang menjimatkan masa saya dan dengan pelajar saya. Okay, itulah yang mendorong saya untuk continue in innovation, starting from KKM, Ministry of Health, sehinggalah setakat inilah dalam pengajaran. Alright, dan untuk soalan yang kedua, Encik Jo, Ya, ramai yang berpendapat dalam social science susah kita nak buat innovation, tetapi sebenarnya innovation ini is broader and then is something that social scientist has been doing across university. Kita tiap-tiap hari buat sebenarnya. Sebab innovation dalam sains sosial dia melibatkan policy making, dia melibatkan organizational and institutional innovation, dia melibatkan social entrepreneurship. Dia even melibatkan pembinaan modul. Jadi boleh bayangkan susah tak kita nak buat inovasi dalam sains sosial dan banyak kehalangan. Sebenarnya it depends on how we look at it because we've been doing it every day. Cuma ni mungkin kita tak sedar lagi. Alright, jadi itu pandangan saya lah, Encik Jo. okey, terima kasih Dr. Chan. Ya, so pendekatan Dr. Chan ni lebih lagi detail lagi banding dengan yang macam saya ni. Dia pergi kepada personality pelajar, which is very good. Dia want the experience of the student to be personalized. So it's flexible, dia nak flexible. So and then so betul sebenarnya sains sosial lebih sesuai untuk inovasi. Jadi soalan saya ni kena pusing baliklah kepada orang sains pula ya. Sebenarnya orang sains yang susah. Jadi saya nak tanya baliklah kepada Dr. Syamala. Terima kasih Dr. Chan atas jawapan. Dr. Syamala, so teaching ini bukannya sains, bukan sains sains macam yang kita biasalah kan. Very technical dan sebagainya. Teaching is something actually is a social part of it. So macam mana Dr. Syamala sebagai orang yang dah lebih lama berbanding dengan panel kita yang lain, is it difficult to do innovative teaching for science, for agriculture? Nak cakap susah tak? Tapi kalau nak innovate memang kita kena invest masa dengan energi. Itu yang I nak highlight kat sini. So kalau macam bagi saya, kalau saya nak innovate, I will see first, is it necessary for that particular topics? Kalau any topics tu macam saya rasa susah nak tackle, and then I will come up with, okay, how I'm as an educator, macam mana saya boleh memudahkan learning tu? So then I will think of, okay, kaedah-kaedah apa yang saya boleh buat? And then I will think and then I will come up with the innovation so that dia memudahkan lagi pelajar untuk understand that particular topics macam tu. Because kalau kita tengok science-based subject macam in agriculture, memang dia involve a lot of like mechanisms ataupun pathway macam tu. Which is like, students selalu rasa susah nak faham lah, so saya hafal saja. So in this situation happen, bila diorang macam susah nak understand the fundamental, so macam mana we are the educators, macam nak easy the work, easy the understanding. Then I come up with the innovation supaya diorang faham in a cara yang lagi mudah, cara yang diorang boleh visualize. Macam tu. Okey, terima kasih Dr. Syamala. Itu soalan tak ada dalam skrip. Saya jawab pun tidak ada dalam skrip. So very good. So tak ada isu di mana sains sosial ke, sains asas ke, sains pertanian ke. Teaching is universal. Teaching is universal. So rumusan daripada kita punya pembukaan tak ada masalah. Kita boleh buat innovation dalam mana-mana bidang pengajaran. Okay. Jadi kita akan pergi kepada pusingan kedua. Sebelum tu saya nak ingin sharekan satu slide.
Boleh nampak gambar kan? Okay, so this is the slide yang saya nak sharekan. This is the picture. Basically kita akan masuk ke dalam merungkai apa itu inovasi. So pada pandangan kami panel semua, inovasi ni ada 3 peringkat. Kita ada pre-phase of the innovation. Kita ada interface, within the phase, maksudnya inovasi dijalankan. And then kita ada pasca fasa, selepas kita menjalankan inovasi. Jadi ada beberapa aspek yang akan berlaku dalam setiap fasa ini. Itu membantu kepada ahli-ahli rakan akademik di sini bahawa kita sekiranya kita nak membentuk satu inovasi, kita mungkin boleh melihat dari segi 3 perkara ini supaya inovasi yang kita jalankan tu akan lengkap dari segi pergerakan dia. Jadi saya akan balik kepada ahli panel kita untuk mengikut fasa-fasa ini. Okey, saya ingin berbalik kepada panel kita yang pertama, Dr. Syamala. Bila kita sebut pasal perkataan inovasi, so what do you mean by innovation in teaching? So innovation to me is meaning macam finding the way, any ways that we can reach the students actually. Macam Dr. Chan cakap tadi. So this means macam being willing ataupun flexible to adjust kita punya cara kita mengajar dengan apa yang kita mengajar. So bagi saya kan, innovation ni dia selalunya macam challenge my own teaching method ataupun strategi and always seeking for the unique and new ideas so that how I can keep my students close to me, how I can make them macam actively learning ataupun engage in the classroom. So basically this is apa yang always thought in my mind when it comes to innovation in teaching. Yeah. Okey, terima kasih Dr. Syamala. So ada tambahan, saya lagi berminat nak tahu. Okay, sekarang ni kita nak, katakan kita nak buat satu inovasi. So always it has to come from an idea. Okay, satu idea macam mana kita nak buat. So mungkin Dr. Syamala boleh terangkan atau penjelaskan secara ringkas. How do you get the idea? How big is the idea? How small is the idea? Can you share with us? Okay, actually saya start macam innovation in teaching pun macam just for fun macam tu lah. Saya tak nak get bored, I tak nak student I pun get bored. So I come up with a small innovation macam tu. So I'm very sure everyone dalam academician ni memang with or without realize kita memang ada innovation dalam teaching ni. So only things macam kita missing some of the elements macam tu. So bagi saya, I takkan buat innovation in teaching for all the 14 lectures yang ada dalam sinopsis kursus. Usually I'll go for the difficult topics. As I mentioned just now, macam topik-topik yang student, for me lah, the student difficult to understand, I will think of, okay, how I can memudahkan the system pembelajaran for that particular topics. So how I get some idea is definitely I will search, I will discuss with my teammates dengan my mentor, and then of course bila saya ada masa, memang saya akan attend talks on teaching and learning. So that's how I will get some ideas. And then join the competition sometimes, join the conferences sometimes will give me some idea also how I can implement the innovation dalam subjek saya, especially on crop production. Yeah. Okay, terima kasih atas pandangan Dr. Syamala. So idea tu boleh besar kecil satu, dan dia boleh tak semestinya kita merangkumi satu kursus secara keseluruhan. Okay, Dr. Syamala menyebut tadi kita boleh fokus kepada certain topik saja. That is enough actually, betul. Dan juga kita boleh dapatkan banyak input bila kita pergi conference, tengok macam mana orang lain buat dan sebagainya. Okay, so to start you need to have idea. So now kita dah tahu mana kita boleh dapat idea. So soalan saya kepada panel kita kedua, Dr. Umar. Ada lagi satu istilah yang biasa digunakan dalam inovasi ini, iaitu teaching philosophy, falsafah pengajaran. Jadi saya nak tanya Dr. Omar, ada tak kaitan antara falsafah pengajaran ni dengan inovasi yang kita nak jalankan? Okay. Terima kasih Encik Johan. So bagi saya, kita masing-masing ada falsafah pengajaran masing-masing lah.
So untuk saya falsafah pengajaran saya ni adalah bahawa semua pelajar adalah unik dan mesti mempunyai kesedaran pendidikan yang merangsangkan di mana mereka dapat menyelah. So oleh itu bagi saya inovasi dalam pengajaran ni akan mendorong pelajar dan saya untuk meneliti, meneroka dan mengguna semua alat untuk mengungkap sesuatu yang baru. So inovasi yang melibatkan cara yang berbeza untuk melihat masalah dan menyelesaikannya, ia juga meningkatkan pendidikan kerana mendorong pelajar mengguna tahap pemikiran yang lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Untuk bagi saya dalam engineering. Terima kasih. Okey. Terima kasih Dr. Omar. Jawapan tu memang sangat engineering type tu. Very spesifik ya. Jadi betul falsafah itu penting. Setiap pensyarah biasanya kalau kita mengisi portfolio pengajaran, paling pertama yang diminta adalah what is your teaching philosophy. So daripada situlah kita punya filosofi tu, kita datanglah dengan kita punya idea. Dan idea macam ni. Oh, saya guna teknik ni sebab saya percaya kepada falsafah sedemikian. So terima kasih Dr. Omar atas perkongsian. Kita akan kembali lagi dengan banyak soalan lagi. Saya ingin pergi kepada Dr. Chan. Dr. Chan, mana ni? Okay. Ya, saya. So we're talking about design. Kita nak pergi ke arah reka bentuk. So Dr. Chan dah ada falsafah sendiri. Dr. Chan dah ada idea apa nak buat. Jadi macam mana Dr. Chan nak design the innovation? Ya, itu soalan saya. Okay. Alright, thank you Encik Jo. Jadi selepas kita ada falsafah, kita ada idea, kita ada maklumat kita, where is our angle semua itu, the next how we are going to design it. Tapi dalam proses ini kita jangan lupa what say the student, what say the student. Biasanya apa yang saya akan buat, saya akan dapatkan feedback pre-innovation dulu. Feedback how they want it to be done, how they want to learn, what they know. Dari sana kita akan tahu apakah reka bentuk inovasi yang sesuai dengan kumpulan ini, dengan kohort ini, dengan subjek ini. Contohnya saya bagi FEM 3101, psikologi kanak-kanak. Alright, jadi banyak benda teori dekat dalam tu dan banyak aplikasi, banyak diagnosis dan seumpamanya. How are they going to apply it? Sejauh mana mereka faham? Bolehkah mereka apply? So kita akan buat satu design di mana mereka akan dapatkan pre-real life simulation. Jadi ini antara reka-reka bentuk yang kita boleh dapatkan. Jadi how and why? So student dan kita sendiri kita tahu what we are going to teach, what they are going to learn. But now we want to know, we want to apply, kita nak apply how and why. They need to know how to do it and why they are doing it. Bukan hafal saja. Kita nak buat sesuatu yang berlainan daripada zaman kita sekolah menengah. Tak ada spoon feed. Tapi mereka akan memang mencabar tahap kognitif mereka, tahap efektif mereka. Jadi lepas tu kita akan buat post feedback. Adakah reka bentuk ini sesuai? Adakah ini yang mereka nak? You will amazed by how creative our students bila bagi a suggestion how they want themselves to learn. Sebab personality semua orang lain-lain. Jadi kita akan bentukkan reka bentuk itu berdasarkan daripada what they want to learn, how they want to learn, and why they're learning it. Alright, itu pandangan saya. Itu yang saya praktis lah setakat ini di UPM campus lah, Bintulu. Yang Encik Jo, over to you. Ya, terima kasih Dr. Chan. So student preference, meaning that dalam Dr. Chan membuat design, Dr. Chan mengambil kira pandangan pelajar, keperluan pelajar dan inovasi itu mestilah mencapai sesuatu. Betul? Ya. Dia akhirnya inovasi itu mencapai sesuatu. So bila rakan-rakan pensyarah kita nak buat desain inovasi, pastikan kita punya filosofi, alignkan dengan idea kita, and then dalam reka bentuk tu bila kita nak jalankan innovation tu, pastikan dia mencapai sesuatu, dia menyelesaikan some things. It can be very small, it can be a big thing or it can be a small thing. Tapi yang penting
yang mendapat manfaat tu adalah pelajar kita. Okay, so itu adalah rumusan untuk kita punya pusingan pertama, iaitu prafasa. Sebelum kita mulakan apa-apa innovation, basically itulah yang kita akan cover. Now, so kita nak masuk ke bahagian kedua. Bahagian kedua ni maksudnya kita dah ada design, kita ada semua tu. Jadi kita sekarang nak implement innovation kita dalam kursus kita. So ini adalah sangat important lah. So bila kita tahu semua fasa ni, para pegawai akademik, fakulti yang berminat untuk menjalankan inovasi, anda boleh rancang. Masa ini adalah masa yang terbaik untuk merancang sebab kita akan bermula semester tidak lama lagi, especially untuk mengajar diploma. Minggu depan anda akan mula mengajar, anda boleh rancang. Dan untuk bachelor pun sama, bachelor akan bermula pada bulan Oktober. Jadi anda boleh merancang dari sekarang. Jadi kita pergi ke bahagian kedua, iaitu within the phase, masa kita menjalankan innovation. Saya ingin berbalik kepada Dr. Syamala. Dr. Syamala. Mungkin Dr. Syamala boleh merujuk kepada satu contoh inovasi. Dr. Syamala ni dah buat banyak innovation daripada 2017 sampai sekarang. Macam mana Dr. Syamala melaksanakan satu design innovation? Okay, thank you Encik Johan. So before saya terangkan kenapa saya come up dengan innovation tersebut, first saya nak just kongsikan dulu macam mana saya dapat that particular idea. So generally subjek-subjek yang saya mengajar adalah based to crop production untuk pelajar diploma dan maupun pelajar bachelor. So bila subjek-subjek macam ni, dia involving more technical topics macam we have to know how to enhance the crop production and what are the mechanisms involved in plant growth and development macam tu. So kita tak boleh run away daripada teori ataupun any mechanisms yang di mana student betul-betul kena faham how the system is work inside the plant system. So when we talk about the inside means susah for the student to visualize. Even saya sendiri pun rasa macam, oh how this thing work. So I have to visualize first. So student selalunya buat apa? They will like take the shortcut. Okay, tak apa. Saya hafal. When keluar dalam exam, saya omit everything and then forget. So imagine if this is the situation, the fundamental idea dalam crop production ataupun the mechanisms pun diorang tak faham, apatah lagi bila diorang berdepan dengan real world situation dalam agriculture. So macam mana diorang tahu, oh this is the mechanism involved, or apa yang diorang kena modify and so on. So this trigger me to come up with this innovation called augmented reality techniques. Di mana dalam innovation ni, saya choose the subject of CAG 1010, the plant science tanaman asas. So dalam topik ni, apa yang saya buat adalah I ask the students to come up with the 3D models using the recycled materials yang resemble the plant structure. So daripada situ, I incorporate the element of technology dalam tu. Di mana saya guna apps HP Reveal. So bila student dah buat semua tu, diorang dah visualize dah. Oh, this is how the system is look like, the structure is look like. And then how to make the learning is more attractive. So saya guna this kind of app. So bila diorang scan, so dia adalah function dia keluar and then dia ada pathway dia. So that by using this kind of innovation, so diorang pun rasa macam excited and understand better the topics. So ini bukan saja macam kita boleh make the students understand the mechanisms easily. They no need to remember the thing. I mean, they no need to hafal lah. But then it also promote the sustainable way of learning in plant biology ataupun agriculture subject. So basically this is one of the innovation yang saya nak share sebab dia dekat dengan hati saya because that was my first innovation yang I tried. Yeah. Okay, thank you. Very interesting. So Dr. Syamala bermula dengan inovasi yang sangat unik iaitu menggunakan augmented reality, menggunakan aplikasi. So dia dengan itu jadi dia membantu student untuk memahami satu topik, satu topik khas, dan juga dia masukkan elemen-elemen seperti recycling dan sebagainya. So you get a lot of things within one innovation. Okay, jadi sebelum saya pergi kepada panel kita yang kedua, sekiranya ada rakan-rakan pensyarah pegawai akademik
ada apa-apa persoalan boleh tulis di dalam chat. Nanti kita akan go through kalau yang ada soalan-soalan tu kita akan cuba menjawabnya semasa atau di hujung kita punya program pada hari ini. Sila tanya, tak ada masalah. No problem, please ask. We do this for you, for everybody in the faculty. Kita dah bantu kita jaga kita. Okay. So soalan untuk Dr. Omar. Sama dengan Dr. Syamala, menggunakan satu contoh daripada inovasi yang Dr. Omar pernah buat. So Dr. Omar dah ada beberapa inovasi juga yang beliau jalankan. Boleh Dr. Omar terangkan sedikit bagaimana Dr. Omar menjalankan inovasi itu dalam kursus? Terima kasih moderator. Kelas saya mengajar ialah EAB 2604 Automation in Agriculture. So salah satu contoh ataupun projek yang saya jalankan adalah jenis problem or project based learning yang berdasarkan real case study. So projek ini terselah kepada saya atau kelas untuk menentukan. So kita explain dalam kelas. And then mungkin ia ditentukan oleh saya dan bertukar pendapat dengan pelajar dalam kelas. Atau contoh yang saya akan berikan yang saya dah jalankan ialah untuk memasang solar light di kandang-kandang ataupun ladang. So ketika pelajar mulai dengan menentukan masalah ini, pelajar belajar mengenai keperluan, mengenal pasti sasaran, berhubung dengan projek dan mengenal pasti keperluan dan batasannya. So akhirnya kemudian pelajar melakukan penyelidikan, brainstorm alternative solution. Kemudian menilai kemungkinan penyelesaian, membuat dan menguji prototype dan membagi dan merancang semula sebelum pembuatan. Itulah approach yang digunakan oleh pelajar-pelajar kejuruteraan semasa mereka membuat project based learning. Okey, baik, terima kasih Dr. Omar. So dalam bidang dia, Dr. Omar ni telah menjalankan satu project based learning untuk menyelesaikan satu masalah. Can be project based learning, it can be problem based learning. Okay, so mungkin projek ni dia tidak sama macam teaching lain sikit Dr. Syamala tadi dia teaching. Dia ini adalah projek, meaning there is something yang mungkin lebih lama dia ambil masa, so pelajar perlu menyelesaikan masalah. Tapi dia tidak fokus kepada teaching sangat, betul tak? Dia is a project kan? Is a project. Teaching dia bagi information, tapi bila student menjalankan projek, that the way you plan your project itself is an innovation. Okay, so there are many type of innovation tadi. So when you see the implementation, you boleh tengok bahawa dia berbeza. It depends on which aspect you are looking at. So Dr. Syamala is on the teaching method tadi. Okay, dia buat satu design di mana student interact dan dia learn. So Dr. Omar is based on project. So student experience the innovation when they go through the project. Saya rasa kebanyakan daripada ahli fakulti atau pensyarah memang ada melakukan innovation. Cuma mungkin kadang-kadang kita ni rasa alah, takkanlah saya buat ni innovation kan? No, actually everything is innovation. Tapi elemennya tadilah macam tadi. You mesti ada macam you ada akademik sikit lah, ada idea, filosofi dia macam mana. You put it all together, then it will become an innovation. Okay, so kita tidak melengahkan masa, kita pergi kepada panel kita. Dr. Chan, what about you? So can you share with us one of the innovation that you did in terms of the implementation, macam mana you run it? Right, okay, thank you Cik Jo. Untuk saya pula, saya akan kongsikan satu subjek lah yang yang ulung kali ini saya buat inovasi dalam pengajaran, iaitu psikologi perkembangan kanak-kanak. Okey, dalam subjek ini, khusus ini, memang akan melibatkan kognitif, efektif, tingkah laku dan juga social learning, semua itulah. Dia melibatkan banyak aspek-aspek yang agak klinikal dan juga agak theoretical dan juga sangat conceptual. Jadi apa yang saya lakukan untuk memastikan anak-anak murid pelajar kita faham macam mana apply, saya telah melaksanakan beberapa tapi yang pergi validate itu satu sajalah. Okey, beberapa
pelaksanaan inovasi yang utamanya adalah movie based case study lah. Jadi mereka akan gunakan movie based movie itu satu cerita itu dan akan membuat pemerhatian dan juga membuat diagnosis dia berdasarkan dengan apa sahaja yang mereka pelajari pada topik atau subjek tersebutlah. Contohnya, contoh movie yang biasa kita boleh gunakan adalah Inside Out. Okay, movie based case study based on the movie Inside Out yang melibatkan beberapa temperamen kanak-kanak, Raya and the Dragon, okay, yang melibatkan moral social learning theory dan juga Fast and Furious contohnya. Dan even kita akan buat inovasi dengan mendengar lagu. Okay, apakah yang berlaku dalam lirik-lirik tersebut? Alright, dan keduanya saya akan fokus pada play-based learning juga. Play-based learning ini dia melibatkan apa yang kita faham sebagai gamification. Kita dengar kan Snake and Ladder, quiz, yang banyak di Putra Blast very well done. Biasanya saya gunakan Putra Blast punya lah, very well done. Dan semua ini adalah play-based learning di mana kita akan menggalakkan pelajar kita untuk back to zaman kanak-kanak dia. Kalau kita tak menghayati semula, kita tak boleh masuk. Kita tak akan faham walaupun kita pernah melaluinya. Alright, dan yang ketiga ni alternative assessment lah. Alternative assessment, saya sangat pentingkan ini sebab saya rasa adalah perlu untuk kita bagi satu platform, okay, untuk validate semua usaha dan juga aktiviti pelajar dan juga kita sebagai pengajar lah. We need to validate it so that it will ongoing. Kita akan teruskan inovasi ini bila kita dapat validation. Dan validation ini sangat-sangat penting dalam alternative assessment. Ya, itu pandangan saya, Encik Jo. Over to Ya, you. baik. Ya, terima kasih Dr. Chan. Satu penjelasan yang sangat-sangat menarik. Ada banyak elemen inovasi yang disebut. Dia tak semestinya dalam satu je, ada banyak sebenarnya. Tadi Dr. Chan dah sebut case study. Case study menggunakan movie. Dan movie itu bukan movie yang boring-boring. Ini blockbuster punya movie. So it will be very interesting. Sangat dekat dengan pelajar. Saya anak-anak pun minat tengok movie kan. So I think many courses ada movie-movie yang boleh diterapkan. And then also play-based, Dr. Chan sebut play-based learning, which is gamification. Menggunakan elemen permainan dalam pembelajaran. And another one also very important, which is assessment, alternative assessment as an innovation. So jadi untuk rakan-rakan pensyarah, dari dalam inovasi pengajaran ini dia ada banyak kategori dan antaranya adalah teaching, antara dia adalah immersive learning dan antaranya adalah assessment. Alternative assessment is one very important aspect yang jarang pensyarah terlibat. So very good. So harap kita dapat idea berdasarkan pelaksanaan. So when you have the idea, you have the design. So when you run it with the students, you gunakan elemen-elemen tu untuk menjalankan inovasi bersama dengan pelajar anda. So itu adalah kita dah cover pusingan tersebut iaitu interface dalam fasa kita dah cover. So macam mana rakan-rakan kita, panel-panel kita berkongsi macam mana dia menjalankan inovasi. Ada satu soalan di dalam chat. Saya rasa ini berkait dengan apa yang Dr. Syamala sebut. Mungkin kita boleh jawab terus Dr. Syamala. Okey, Dr. Syamala, adakah Dr. Syamala mencipta sendiri atau komersialkan app tersebut? Ini mungkin merujuk kepada HP Reveal, Dr. Syamala tadi. Thank you Dr. Hanisa for the question. Actually, saya tak pandai ICT ni, memang saya tak pandai lah. So I just make use of whatever apps yang ada and then I just incorporate dalam innovation saya, itu saja. Ya. Okey, Dr. Hanisa, application HP Reveal ni adalah application yang bukan kita buat lah kan. Saya pun ada pernah guna. So basically ia adalah application yang sudah ada dalam internet. In fact, ada beribu benda yang ada kat internet yang kita boleh gunakan untuk inovasi pengajaran.
Saya rasa antara yang mungkin anda biasa guna macam Web 2.0 tools lah, macam Kahoot, Padlet, Blend Space, all these things, these are all tools yang boleh digunakan untuk e-learning, untuk aktiviti dalam kelas. That is innovation, or that's the innovative things that you can do. So thank you Dr. Syamala for answering. Cuma saya nak update sikit. HP review dah tak ada lagi masa ni. Basically dia dah tak ada dah. Dia masa tu dia memberikan HP review secara percuma untuk orang mencuba. Tapi sekarang dah tak ada lagi. Okay, so we have to look for other alternative. Okay, kita nak masuk kepada pasca, topik pasca fasa inovasi. So kita dah daripada idea, reka bentuk, kita dah buat design dan kita dah menjalankan inovasi bersama student. So what happened? Kita macam mana kita nak mengukur adakah inovasi kita ni berjaya ke tak? Adakah inovasi kita, ada student mendapat manfaat tak daripada inovasi kita? So dia tak lengkap sekiranya kita tidak mengukur inovasi kita. Itu kalau kita buat innovation yang kita nak buat ni, kita kena ada feedback daripada student. Jadi kita nak merungkai topik ini bersama ahli panel kita. Saya ingin menjemput Dr. Syamala sebagai panel pertama. Jadi bagaimana Dr. Syamala kita nak mengukur impact atau keberkesanan inovasi yang kita jalankan? Okay, so when we talk about the innovation in teaching, of course assessment dia adalah satu elemen yang sangat penting supaya kita boleh mengukur the effectiveness of the particular innovation yang kita introduce to the students. So for me, any kind of innovation tu dia bukan macam jump into kita execute and then kita assess macam tu, tak. So dia memang ada few step lah yang saya selalu follow. The first one is memang saya akan plan dulu. So for this particular topic, macam mana saya nak mengajar. And then along the way, when I feel like, okay, I have to modify this method, I will do some improvement. So masa ni lah macam datang all kind of innovation macam tu. And then after that, definitely I'll do the assessment. After the assessment, I'll do the reflection. Lepas tu baru saya akan share. So for me, I akan selalu pegang to this 5 process. So what I mean by assessment kat sini adalah once I implement the innovation dalam kelas, so I will do immediate macam assessment dari segi quiz ataupun task-based assessment ataupun even test 1 ke test 2 macam tu. So I will really make sure the student understand or not that particular topic yang I mengajar. Okay, so after that, reflection. Usually I will do reflection. So this reflection yang macam awal-awal kita memang buat innovation dalam teaching. Tapi reflection ni kita selalu tak buat. Means for my case, I will do the innovation before I conduct the assessment. I introduce the innovation itself and after I conduct the teaching innovation. So from there, I able to macam distinguish. Ada tak innovation yang saya introduce ni helpful to the students? Ada tak students tu rasa fun in learning through that particular method? Because impression ni bagi saya dia tak sama dengan semua students. So some like this way, some like the other way macam tu. So from there as an educator, memang it's give me a room for improve my teaching skills in the upcoming upcoming semesters macam tu lah. And even for the service-based learning, right? When we talk about the service-based learning, yang reflection dia not only count from part of the students. So, dia memang ada collaboration between industry dengan community itself. So, when we talk about the reflection ataupun assessment, memang saya akan buat toward the community dengan industry people also. So, because I nak tahu apa dia orang punya impression. So, in term of community, saya nak tahu ada tak program yang kita buat capai the mission and mission ke tak. So, macam mana kita boleh memperbaiki in the future. So assessment bagi saya is very important kalau kita macam keep involving in this kind of innovation and it always gives us the idea how we can improve our teaching skill actually. Yeah. Okay, terima kasih Dr. Syamala. So ada 2 perkara penting yang Dr. Syamala sebut tadi adalah assessment, assessment dengan reflection. Reflection. Jadi 2 perkara yang tidak sama. Satu untuk mengukur sama ada student tu mendapat hasil daripada innovation tu. Tak semesti dia ujian, dia boleh quiz,
Dia boleh simple question, very small question, just to see whether aktiviti yang dibuat itu mencapai matlamat dia. Okay, lepas tu reflection tu sangat penting juga. Reflection ni dia lain sikit kalau saya konsep dia lebih kepada efektif macam mana student menerima, dia akan bagi komen dan sebagainya. Okay, so these are the two things yang akan help to strengthen your innovation. Nanti kita akan mengupas bila kita pergi ke conference, apakah yang akan berlaku biasanya. So daripada situ kita dah merungkai semua supaya kita dapat bagi a general view of all the processes yang ada dalam innovation. Supaya bila rakan-rakan kita nak buat innovation nanti, you know which are things that you should consider. And then another one yang Dr. Syamala dah sebut tadi adalah element of sulam. I'm not sure it's sulam. Sulam ke? Service learning, is it Ya, sulam? Okay, Ya, ya, sulam. sulam. It's not, bukan bidang inovasi saya. Tapi I think a lot of faculty member dah buat sulam which is very good and they have done very well in Pictel. So sulam itu dia ada, bila ada involve student and agency, you have to measure both. Dapatkan feedback pada kedua-dua supaya dia tengok capai ke tak kedua-duanya. Jadi soalan saya kepada Dr. Omar sebelum ada dua soalan lah. Yang pertamanya adalah teaching assessment. Kan kita setiap pensyarah di hujung semester kita akan mendapat teaching assessment. Saya nak tanya kepada Dr. Amar, adakah memadai untuk kita hanya mendapatkan feedback daripada teaching assessment sekiranya kita ada menjalankan apa-apa inovasi? Terima kasih Encik Johan. So bagi saya yang memadai lah. Teaching assessment ni sangat penting untuk melihat kebersanan pengajaran saya. So bagi saya teaching assessment ataupun pentaksiran ni adalah komponen yang utama dalam pembelajaran kerana ia membantu pelajar belajar. So apabila mereka memahami ataupun apabila pelajar dapat melihat ataupun memahami bagaimana prestasi mereka dalam kelas, pelajar dapat menentu sama ada mereka faham tak bahan khusus itu atau tidak. So teaching assessment ni juga dapat membantu kita memotivasikan pelajar. Sekiranya pelajar tu tahu bahawa keputusan ujian ataupun kuis mereka teruk, mungkin pelajar itu ataupun tersebut akan mula bekerja lebih keras. So seperti yang dicakap oleh panel Dr. Syamala tadi, kita perlu ada refleksi. So sama seperti penilaian membantu pelajar, penilaian juga akan membantu saya. So penilaian yang kerap membolehkan saya melihat adakah pengajaran saya berkesan. So penilaian ini juga membolehkan saya memastikan pelajar mempelajari apa yang perlu mereka ketahui agar mereka dapat memenuhi hasil ataupun objektif pembelajaran khusus ataupun hasil pelajar yang dapat kalau kita tengok dalam rangka khusus tu. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Omar. So, jadi teaching assessment ni juga adalah satu elemen yang penting. Sebab dia lebih detail untuk kita punya secara keseluruhan. Jadi, tapi pada masa yang sama, kita juga perlu buat macam Dr. Syamala kata, reflection dan ada benda assessment yang lain yang lebih fokus kepada inovasi kita secara spesifik. Sebab teaching assessment dia datang hujung semester kan. Jadi kita tak pasti ada student tulis ke tak, kadang-kadang student tak tulis. But it will give a good reading about what we have done so far lah in the course. I'm sure, saya pasti, sekiranya ada buat inovasi dan sebagainya, student dia akan tulis dalam ruang komen. Menariklah apa benda yang saya buat. I'm sure. Dia akan komen something yang dia dapat manfaat daripada kita punya kursus. Okay, Dr. Omar, saya ada soalan lagi tambahan. Dari segi pengukuran, macam mana Dr. Omar mengukur keberkesanan atau impact yang Dr. Omar inovasi dengan student tu? Macam mana ukur? Adakah melalui refleksi ke atau melalui apa? Terima kasih Encik Johan. So untuk saya mengukur refleksi ataupun keberkesanan itu, saya ada guna dua kaedah berbeza. So bergantung pada hasil pembelajaran yang akan diukur. So kaedah pertama yang saya guna ialah kaedah secara langsung, iaitu apabila pelajar menunjukkan bahawa mereka telah mencapai hasil pelajaran atau objektif. Secara contohnya seperti kita buat kajian kes, pematian, pemakanan Rubik,
essay question dan quiz lah. So manakala kaedah kedua pula yang saya guna ialah kaedah secara tidak langsung, iaitu apabila pelajar melaporkan perspektif tentang seberapa baik pelajar telah mencapai objektif atau hasil. Seperti yang saya guna ialah survey atau tujuan. So survey dan tujuan ni kita guna ialah biasanya digunakan dengan pertanyaan terbuka atau tertutup, seperti kita guna Lincoln Scale lah. Sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Itu je. Terima kasih. Okay, terima kasih ya. So maksudnya dah mendapatkan reflection lah dan sebagainya. Dan adakah biasa Dr. Omar gunakan platform Google Form ke untuk benda-benda macam tu? Ya, untuk survey kita guna Google Form. Untuk lebih pantas lah dapat result tu, kita boleh extrapolate dan analisis tu data-data kita boleh taburkan terus. And then kalau untuk quiz tu selalunya kita guna Kahoot lah untuk gamify dan lebih menarik dalam kelas kan. Kita dalam Kahoot tu pun kita buat sebagai competition kan. Kalau siapa pernah guna Kahoot tu, at the end of Kahoot dia akan tunjuk pelajar pertama apa, pelajar pertama kedua apa. So selalunya kalau saya buat Kahoot, saya akan beli hadiah sikit lah. Kita bagi hadiah kecil ya, coklat selalunya saya bagilah. Terima Okey, sangat menarik ya. So ada banyak poin di sini ya. Dari segi kita boleh gunakan satu platform yang paling mudah untuk dapatkan feedback ya. Gunakan Google Form. Kita semua tahu macam mana guna buat Google Form. So you get immediate. Dan satu lagi kita ada record. Bila-bila kita nak gunakan record tu, we have the proof. So proof is quite important dalam innovation. It will be one of the criteria yang dia akan minta dalam conference. So Google Form will be a very good way to get the record. Nanti dalam kursus ni pun kita ada Google Form untuk rakan-rakan pensyarah untuk menilai program kita pada hari ini. Dan satu lagi adalah insentif kepada pelajar, which is very good Dr. Omar, iaitu memberi hadiah kepada pelajar yang mendapat markah tertinggi dan sebagainya. This is something that will motivate the student dalam kelas. Dan memang dalam kursus saya pun sama. Nampak sangat memang student ni suka dapat something. Dia tak semesti besar. Even a chocolate, a sweet pun ada something. Dia rasa appreciated. Okay. Dr. Chan, next question for you. Right. So, how about you? Macam mana Dr. Chan nak mengukur pelajar untuk memastikan dia kata, okay, saya dapatlah manfaat daripada inovasi yang Dr. Chan jalankan. Okay, thank you Encik Jo. Untuk saya, biasanya saya nak pastikan semua usaha pelajar adalah tidak sia-sia dan juga mereka direkodkan. Jadi setiap aktiviti yang saya buat, saya akan jadikan dia, saya akan adapt dia sebagai di bawah komponen alternative assessment lah yang akan memberi markah kepada mereka. Jadi untuk mengukur sama ada aktiviti tersebut atau reka pentok inovasi tersebut sesuai ataupun berjaya atau tidak, biasanya saya akan laksanakan beberapa cara. Yang pertama adalah reading assessment. Okay? Di peringkat UPM kita panggil dia PhD pun ada CE kan, CE. Jadi saya akan jadikan reading assessment sebab mereka baca baru mereka jawab assignment soalan tu. Jadi mereka saya akan gunakan kaedah ini juga, reading assessment, di mana mereka akan present semula kepada peer mereka dan mereka akan dapatkan peer evaluation sama ada peer mereka setuju dan faham apa yang mereka try to convey or not. That's the first thing. Second thing would be sama ada mereka experience the learning or not. So here I would say I will apply assessment in terms of experiential learning. Jadi kita nak assess secara naratifnya pengalaman mereka sepanjang kursus itu. Adakah topik-topik yang memberi impak kepada jiwa mereka? Jadi bila kita buat macam itu, sebenarnya kita sudah achieve A5 menghayati nilai dalam kursus tersebut. Jadi dia agak sangat tinggi lah. Untuk khusus yang ada amali, ada amali. So sekarang online. So macam mana kita nak ukur keberkesanan virtual amali. Okay, virtual simulation, virtual lab, semua itu. Jadi apa yang saya akan gunakan adalah sama ada kita tengok psikomotor lagi boleh tak mereka buat ad hoc kalau saya bagi case study dan mereka buat simulation ad hoc melalui Zoom.
So di Zoom tu macam kita bergaduh, tapi sebenarnya kita play the real life scenario dan kita akan ada assessment oleh panel-panel yang terdiri daripada kawan-kawan mereka. Again, peer evaluation, termasuk dengan evaluation dari pensyarah lah. Jadi dua-dua ini dia akan meningkatkan percentage of reliable or not the marking from me. Sebab bila kita buat alternative assessment untuk mengukur keberkesanan inovasi, kita sebenarnya sangat subjektif. Kalau saya favor budak itu, dia dapat. Then ada complaint. So, how are we going to fill up this gap? Kita akan bawa peer evaluation lah untuk tip-top the assessment. Jadi itu untuk apa yang saya lakukan lah setakat ini. Yeah, over to you, Mr. Johan. Okay, thank you. So Dr. Chan punya paling canggih ya dari segi sebab alternative assessment itu sendiri adalah satu inovasi. Kita bukan setakat meminta feedback macam biasa Google Form macam saya ni kan. Tapi Dr. Chan ada assessment sendiri untuk menilai inovasi yang satu lagi, which is the video kan. Itu satu, tapi you have another innovation which is on the assessment itself. Okay, so this is a part yang kadang-kadang kita boleh pakai rubrik, kadang-kadang kita boleh pakai macam Dr. Chan sebut tadi, peer-to-peer assessment. Maksudnya student menilai student. Mungkin ada percentage dia. And then Dr. Chan sendiri sebagai pensyarah, ada percentage dia. So dalam dia punya kriteria untuk bagi markah, jadi adalah dia dapat menilai sama mereka mencapai tak apa inovasi yang dijalankan sebelum itu. And then also experiential learning, something yang Dr. Chan share, yang student dia macam role play lah kan. Dia memainkan satu watak. So this can be done especially the social science. Tapi kalau dalam tanam nanti ada soalan lah untuk COVID nanti adalah satu segmen terakhir kita akan pergi kepada pandemik. So kita tengok macam mana panel-panel kita menyesuaikan diri mereka kepada pandemik. So terima kasih kepada ketiga panel kita dah capai, kita dah cover the whole secara umum the tiga topik utama, tiga proses utama yang berlaku di dalam inovasi. Okay, saya share lagi slide ni. Okay, seperti mana yang kita dah tengok, kita dah pergi kepada prafasa, di mana kita ada falsafah kita, daripada falsafah kita terbitkan idea, lepas tu kita design apa yang kita nak buat. Macam ada Dr. Syamala, dia lebih pergi kepada gamification, dia menggunakan model, and then Dr. Umar dia ada project based, dia reka bentuk project based learning. Macam Dr. Chan dia ada tengok movie, and then dia juga buat dari segi assessment pun dia atur dah. So dia ada banyak innovation di situ. So lepas tu dia laksanakan dengan student. Okay, that process is very clear. So dia fikir lepas tu dia macam mana kita nak ukur. Jadi macam tadi Dr. Syamala, Dr. Umar semua sebut, kita menggunakan assessment, sama ada it can be summative, it can be formative, dan dia juga mendapatkan feedback menggunakan reflection. Macam Dr. Chan sendiri dia ada specialized alternative assessment, which is also very useful untuk and very memang satu inovasi sendirilah alternative assessment untuk tengok sama ada inovasi yang kita jalankan dalam semasa fasa tu berjaya atau tidak untuk mendapatkan hasil dia. So rakan-rakan pensyarah, sekiranya anda dah terfikir satu aktiviti dan sebagainya dan you dah rancang keseluruhannya. So lepas ini biasanya apa yang berlaku? Jadi untuk satu benda untuk kita dapat mendapatkan satu orang kata sebagai adakah kita buat tu betul? Kita memang dah lengkap semua, kita dah buat semua design, semua cantik, semua student dah seronok. Tapi adakah kita buat tu betul? How do we know we did the right thing? So one of the ways yang kebanyakan innovator teaching ini, mereka akan membentangkan di dalam conference atau competition. Dan itu adalah satu ruang yang ada di Malaysia dan dia telah berlaku for the past, okay, let me show you. Okay, for the past few years, this is something that is happening all over Malaysia. Okay, if we talk about research, bidang kita, we can rarely find one or two conference, more than one lah. One actually satu tahun. But teaching conference, ada berlambak teaching conference dalam
1 year by itself. Okay, even ada one conference is going to be happen in this month in Kelantan, organized by UMK, Carnival of Research and Innovation, something like that. But I'm showing you example. Jadi mana kita boleh bawa kita punya inovasi. So antaranya adalah, satunya adalah conference antarabangsa. Antarabangsa yang sudah lama dijalankan dan memang sangat popular. So this is called IUCEL. IUCEL. If you want to show your innovation, share it. One of the place that you can show is IUCEL. Okay, so this is IUCEL ni dijalankan oleh MIETA, Majlis Pembelajaran IPTA Malaysia, dan mereka menjalankan IUCEL ni bertukar tempat. Every year ada host. So macam IUCEL 2018 dijalankan di IIU, International Islamic University. In 2019 dia jalankan di UNIMAS. Saya, Dr. Syamala, semua kita pernah pergi ke sana, UNIMAS, masa di Kuching, masa IUCEL 2019. And recently tahun ini kita IUCEL 2021 telah dijalankan di Universiti Utara Malaysia. Dan satu berita yang sangat penting daripada saya tak terlibat dengan IUCEL di sini, tapi satu berita yang penting daripada IUCEL 2021 is IUCEL 2022 will be hosted by UPM. UPM sendiri akan menjadi host kepada IUCEL 2022. Tapi dalam UPM sendiri, sekiranya pada saya lah, kita cuba untuk sekurang-kurangnya kalau kita tak yakin kita punya innovation ni dah capai peringkat yang besar seperti IUCEL, then why not kita bawa dia kepada peringkat di peringkat universiti kita sendiri. Daripada 2018, UPM dah mula menjalankan Conference Innovation in Teaching. Kita panggil dia sebagai PICTL, PICTL. Dan biasanya PICTL ni dijalankan pada bulan Oktober. Oktober, November macam tu lah. So this year rasa ada PICTL lagi. So prepare yourself. Come up with the ideas yang mungkin something yang you nak buat atau something yang telah buat. So PICTL ni kita dah jalan lama. Saya ambil masa sikit saya terangkan. So 2018, kalau tengok 2018 kita hanya ada 3 wakil daripada fakulti. Masa itu fakulti satu saja. 3 orang wakil saja yang pergi ke PICTL. Ada satu dapat emas, satu dapat perak, satu dapat gangsa. Saya tak dapat emas. Dr. Syamala dapat emas. Okay. So kita juga dapat satu piala, special prize, Best Putra Indo Creative Award. So ini adalah satu tambahan kepada fakulti lah. Itu saya dapat. And then 2019 PICTL kita dah bertambah pelibatan daripada fakulti. Kita ada 10 pelibatan dan kita dah dapat 3 emas, 3 perak dan 4 gangsa. So kita dah menaikkan nama fakulti lah. Dan ada juga satu special prize yang kita menang, iaitu Putra Indo Creative Award. Masa ni dimenangi oleh Dr. Diana. She got it. And then last year 2020 IUCEL tidak berlaku tapi UPM menjalankan PICTL. So it is I think one of the most successful penlibatan oleh fakulti. Kita telah menghantar fakulti telah menghantar 18 entry dan fakulti telah memenangi 14 emas. Very satu pencapaian yang sangat bagus untuk fakulti. 3 perak dan 1 gangsa. So kudos to all the faculty member yang terlibat. Nanti ada masa saya akan sharekan senarai pemenang-pemenang untuk PICTL 2020. So maybe this year 2021 dengan harapan ada lebih ramai lagi yang boleh masuk. Now why PICTL? Why I say PICTL? Because PICTL is one of the most yang paling murah untuk ahli fakulti masuk. I think it's about RM100. You dah boleh masuk and you can get a medal to show that your innovation tu ada level you dapat. So panel kita Dr. Syamala dia dah memang veteran PICTL daripada mula sampai hari ini dan setiap kali dia masuk emas. Memang gold medalist lah. Dr. Omar dia dah masuk 2 kali. Dua kali dia masuk emas. And then Dr. Chan for the first time dia masuk PICTL last year, dia pun dapat emas. So untuk the next slot saya akan minta panel kita untuk secara ringkas tunjukkan apa yang dia bentangkan semasa PICTL. Okay. So saya menjemput panel kita yang pertama. Sekejap saya unshare dulu.
Okay, Dr. Syamala, the floor is yours. Can you share with us about your innovation during Pictel? Okay. So, innovation yang saya nak share hari ni adalah on last year punya topik yang I presented lah. So this one is based on the service immersion experience in agriculture extension education. So yang ni adalah subjek ni adalah SULAM. So SULAM maksud dia adalah service learning in Malaysia, which has been introduced in 2019. Okay. So subjek yang I implement the SULAM is agriculture extension subject, di mana student basically give the task based on the problem-based learning. Di mana student memang exposed to real agriculture problem facing by the community, and then they are the agriculture students, so they took the challenge to solve the problem that facing by that particular community. So itu yang innovation yang last year I discussed lah in the picture actually. So when we talk about the service-based learning, it's not only involving UPM ataupun student, ia juga involve the industry macam DOA and so on, lepas tu community itself. So basically apa yang saya boleh terangkan daripada innovation ini adalah, so through this kind of program, kita memang prepare the students serve for the community. And on same time, bila diorang berdepan dengan, diorang macam kita bagi the situation where student berdepan dengan the real world agriculture problem that facing by the community. So diorang pun macam plan betul-betul, diorang pun kena understand how to solve the problem and how to implement the knowledge to the public. So from here, kita train the students, kita tanamkan dalam diri diorang tu, you are the agriculture students, you have to know your responsibility in disseminating the good idea of the agriculture to the public. So this is the macam the outcome of the innovation yang saya bawa lah. Okay. So daripada innovation ini, apa yang saya dapat adalah dia bukan saja macam the students learn how to solve the agriculture problem, tapi beside that, the students punya personal development also sangat mengetengahkan dalam innovation ini. Di mana teamwork, leadership, critical thinking, everything has been enhanced through this kind of problem-based learning sebenarnya. So itu adalah innovation saya lah. Yeah. Okay, so terima kasih Dr. Syamala. So SULAM is one of the new komponen yang penting dalam pembangunan kurikulum juga. So you will see all these terms coming out. So in SULAM is baru diperkenalkan di dalam Pictel sebagai salah satu kategori untuk competition. So actually Pictel ni, all this conference ni, dia ada kategori dia akan berubah-ubah mengikut tahun. Sometimes dia ada new element. Macam sekarang, kebanyakan conference sekarang, of course there will be COVID word there. You know, there will be something about COVID. How do you teach or innovate during COVID? Ada dalam tu. So basically, okay, there will be new elements involved in the competition that you can join. So Dr. Syamala, I have another question before we go to the second panel. Apakah soalan yang paling susah kalau semasa pembentangan? Sebab dalam innovation ni kita kena bentang, kita kena bentang dan ada penilaian, ada penilaian. Bukan macam conference saintifik kita just bentang jawab soalan tapi tak ada penilaian. Tapi yang ni ada penilaian. So can you share with us your experience? Okay, bagi saya soalan yang tak adalah susah sangat, tapi in terms of when they ask about the commercialization, itu elemen yang saya pun tak sure sebab saya pun masih dunia lagi still belajar pasal innovation ni kan. And then tiba-tiba dia orang tanya, okay, what are the potential commercialization yang daripada innovation ni? So that one is yang memang hard questions lah when we attend this kind of competition. Even in the Pictel ataupun di IUCL pun memang selalu saya kena question tu. So to be truth, memang saya akan cadangkan saja, okay, this is the potential, maybe we could come up with the models or maybe we can publish this thing. But then so far saya macam tak pernah ke arah macam tu sebab memang my focus is nak make the
students macam fun learning macam tu kan. So saya belum explore lagi betul-betul the commercial parts. Yeah. Okay, thank you. Very true, very true. Sebab kalau you tengok dalam poster, template poster yang diberikan oleh all the conference, they are the same. Dan one of the element is commercialization. So, iyalah, tapi jangan jadikan ia sebagai satu penghalang lah kepada academic staff. Oh, lemak, saya punya innovation ni memang tak ada commercial, jadi memang tak boleh masuk lah. Tak payahlah buat inovasi. No, that's not the way. So, you see, Dr. Syamala dapat gold. Without tak adalah commercialization, tapi she can answer the question also, kan? How it can be used, kan? Of course, the best the best one is of course you ada something lah yang boleh jual, kan? But not everybody has it. But your idea and how you implement your project is good enough. It's good enough to get you that goal. And dalam conference tu dia tak bagi sembarang goal, tak ada. Dia ada kota dia. Dia gold, silver and bronze tu dia dah ada. Dia tengok dari segi markah tertinggi, then lepas tu dia akan tengok siapa boleh dapat gold, silver and bronze. Okay. Next I would like to go to Dr. Omar. Dr. Omar, Dr. Syamala dah 3 tahun berturut-turut. So Dr. Omar 2 kali saya rasa pernah masuk Pictel, dan 2 kali semua dapat gold. So saya nak tanya Dr. Omar, macam mana projek boleh share dengan rakan-rakan fakulti, dan salah satu projek yang Dr. Omar nak kongsikan. Terima kasih moderator. So projek yang salah satu saya nak share adalah projek masa Pictel 2019 lah. Yang saya buat project based learning, iaitu renewable energy light sensor challenge. Iaitu daripada situ sebelum saya start projek tu kita come out lah with the problem statements. Sebab apa kita perlu benda ni. And then daripada situ kita divide groups. And then daripada group based on real case study untuk ladang untuk renewable energy city tu, student kena buat ke lautan ketapak. Lautan ketapak dari situ student akan melihat tapak-tapak tersebut, akan come up with a solution ataupun installation how to install the solar light sensors. So dari segi situ kita ada objektif lah, objektif untuk enhance basic principle of the electrical or the subjects and applying project based learning. So first they start on project based learning, the student pelajar perlu kimpal ataupun bateri liter elektrik di dalam laboratory. Kemudian mereka akan buat pemasangan learning by activity lah, pemasangan di tapak project dengan solar panel dengan circuit yang mereka telah buat di makmal. Dari situ kita tengoklah mereka appreciate the study and then the teamwork and arrangements. So selepas itu saya buat refleksi. Refleksi kat sini kita tengok, kita letaklah kita buat guna Google Form. Daripada Google Form tu kita analisis lah. Kalau kita guna Likert scale tu 1 hingga 5 tu, kalau kita tengok skill kita sekarang average antara 4.5. So kebanyakan student amat suka lah, dia faham, dia seronok, dia rasa ni adalah active learning or hands on, and then dia rasa ini amat berguna lah bagi mereka untuk dalam kelas. So macam Dr. Syamala cakap tadi, kita sentiasa ada soalan commercial and conservation ni. So saya pun akan letak, kita akan potentially develop modul ataupun learning aid kit. Learning aid kit ni masa tu saya explain kat dia, kita akan provide semua material-material. So dia beli material tu, dia ada modul, dia buat kena pasang ikut modul tu lah untuk dapatkan seperti ini, solar LED light sensor ni. Itu je, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Omar. So Dr. Omar, saya ada tambahan. Ada tak soalan yang lain selain daripada soalan commercialization yang rasa biasa panel akan tanya? Soalan biasanya masa kita buat pembantangan tu, selalunya masa kita buat pembantangan tu kita akan bawa semualah soalan refleksi yang kita buat dalam kelas, ujian berkenaan projek yang kita buat dalam kelas, rangka kursus, semua kita kena bawa dalam file lah. So semasa dia yang tanya tu, dia tanya adakah ia selari dengan hasil pelajar dapat dengan kandungan kursus tu. Salah satu soalan yang akan tanya straight point. So yang ni kita kena relate lah. Selalunya hasil pelajar dapat, selalunya dalam kelas ada 3 outcome lah kan. Pelajar dapat something. So selalunya yang paling senang untuk kita relate ialah lifelong learning. Yang ada LL, effective LL. So yang ni pelajar akan dapat bawa
walaupun selepas mereka graduate pun mereka masih dapat apply benda ni. So lifelong learning ni paling senang kali kita nak defend lah untuk sebab apa kita relate dia. And then dia tanya bagaimana anda dapat tahu keberkesanan projek ni. Yang ni kita kena tunjuk Google Form refleksi yang kita buat, kita kutip tu. Dari sini kita tunjuk lah daripada ni analisis dia, yang bukti-bukti dia semua kita kena tunjuk. And then adakah projek ni dia akan tanyalah under grant ataupun dapat grant. So selalunya yang ni kita cakap lah kalau kita guna self funding lah. Macam ni saya guna duit sini je lah untuk buat projek ni. So dia tanyalah berapa banyak kita guna duit untuk buat projek ni apa semua ni. And then salah satu soalan sama juga yang macam Dr. Syamala cakap, potential projek ni sebagai apa. Dia akan tanya soalan tu. So yang ni kita memang kena karang lah ataupun goreng sikit. Kita goreng sikit macam saya untuk konsesi commercial project ni sebelum saya pivotal ni saya dah apply ke SRDC untuk buat modul. Walaupun tak dapat lagi, kita dah usaha untuk buat projek ni sebagai modul. Kita tunjuklah aplikasi SRDC tu. Ni aplikasi yang saya hantar ke Sarawak SRDC untuk jadikan dia sebagai modul. Walaupun saya tak dapat benda tu kan, tapi ada usaha lah kan. And then pernah tak projek ni dibawa ke sebarang pertandingan sebelum ni? Kalau first time kita cakap lah first time. Kalau second time tu saya tak tahu lah. Benda sama. Macam saya setiap tahun kita akan bawa projek berlainan kan. So soalan ni tak kisah sangat. So projek ni pernah dapat recognition dari mana-mana tak? So macam Dr. Syamala saya tengok tadi dia ada dapat banyak recognition. So macam saya tak ada, saya cakap je lah. Kalau dari segi recognition tu kita goreng balik lah. Kita tunjuklah certification level tu, tengoklah student memang suka, memang okey lah benda ni. Memang dia recognize oleh student. Itu je. Terima kasih. Okey, terima kasih. Patutlah dapat goal selalu bawa semua data semua sekali. Saya pun tak bawa dia. Okey, tapi kita boleh buat begitu, which is good. So ini dia proof, bukan saya proof dalam poster tapi dia proof dengan bawa data sekali. So the judges appreciate. I think they appreciate that you buat ni sungguh-sungguh. So these are the elements yang akan bantu lah. I believe that. So basically for now during pandemic, all the conference are run online. So you can show a lot, share whatever you have. Ada conference yang akan suruh you buat video, ada yang suruh present dan sebagainya. So tapi juga when it comes to the normal, when we are back to normal, dia tak ada lah macam ni lah. You kena buat poster, you tampal, and then you duduk sana, you jawab soalan. The judge will come to your book and you have to answer question. You explain your file. Kalau you nak buat data, you can show them print out, atau you bawa komputer, you laptop, you can show the data. Okay, so that's basically what's happened. So very good, Dr. Omar, for your sharing. And also in terms of module, dia ada dalam commercial dia ada module. So module is actually part of it that you can go to commercialize. Sebab ada proses di mana module you can apply to get an intellectual property copyright protection. Bukan buku, tapi you can get it under copyright, intellectual property. Okay, ini something yang UPM ada memberikan that facility, ada Putra Science Park. Okay, so that will be another topic lah kalau ada orang nak dengar. So I will go to Dr. Chan. Okay, kita dah lebih sejam, so I think it will be not very long. Kita nak habis dah. Okay, Dr. Chan, what about you? Your experience, your first time experience. Can you share? Yes. Okay, saya share. Okay, jadi saya dan partner saya dengan beraninya hantar poster sangat play-based learning. Okay, jadi if you ask us how we feel, sebenarnya we had fun. Kita memang have fun lah during the whole conference memang sangat best. Okay, jadi topik yang saya bawa yang agak berani juga untuk first timer adalah alternative assessment. So I bring the whole thing that I've been doing that semester, after that semester, untuk pergi ke conference dan dipersetujui lah oleh semua pelajar saya, dan kita tahulah apa yang akan berlaku. They get very excited about it, and then tujuan utama saya dan juga partner dan juga pelajar adalah untuk present to the world how our effort
our learning growth being validated. So kita present alternative assessment. Jadi alternative assessment yang kita experience dekat sini, dia more to the few things that I've been sharing just now, seperti reading assessment, seperti movie based assessment dan semua jenis assessment semasa dalam era pandemik lah, dan semua online, macam mana kita assess. So all the hard work that we experience is not it's not wasted, kita panggil, dan it's not wasted, so we being validated. Okay, so apakah soalan yang sangat mencabar untuk alternative assessment? I'm not sure about other session, tapi untuk part alternative assessment memang sangat menakutkan. Saya tertiba jadi saya rasa saya divivakan. Okay, sebab apa? Sebab alternative assessment ini dia tidak menggantikan formative and summative assessment. Dia enhance the whole thing. Okay, supaya kita masih remain the original learning outcomes, kita panggil dia. Kalau kita cakap learning outcomes, definitely PO dan LO lah. Jadi yang sangat mencabar tu adalah dia akan tanya sejauh manakah the learning taxonomy tercapai, in what way, then dia akan tengok rubrik yang kita bina. Okay, jadi very thankful that untuk project untuk alternative assessment yang kita apply so far, dia memang achieve very high cognitive and affective levels. Okay, yang kalau kita kata kognitif, dia memang mencapai C5, C6 sebab kita akan mengupas movie tersebut, kita akan appraise case study tersebut, kita akan appraise semua sahajalah. Okay, tingkat atas saya tengah renovation sorry akan dengar. Alright, so this is the recognition that we presented. Okay, we make it into more experiential narrative experiences. So how we the panel dia tanya, how you know your students, macam Encik Johan tanya tadi, how you know your student really like it. So we will do a self reflection dengan menggunakan kata nama pertama, how they experience, what's their journey. So this is the thing that I will get 2-3 pages of self-reflection for the teaching and learning. Yeah, okay, that's all from me. Thank you. Thank you, Dr. Chan. So, janganlah Dr. Chan nakutkan diorang ni. Saya LOPO, tapi alternative assessment sebenarnya saya rasa kalau kita boleh buat rubrik, senang saja kita boleh jawab soalan itu. Soalan cepu mas. So, untuk rakan-rakan pensyarah, jangan takut. Sebab Dr. Chan punya bidang, which the paper is alternative assessment. Memang soalan dia akan mencabar. Dia akan fokus directly kepada assessment yang soalan yang berkait dengan how she design her assessment itself is part of the innovation. So Yes, and then setiap daripada kita yang pergi conference ni, kita memang dengan hati terbuka lah. Dia boleh tanya apa saja. Nasib juga kadang-kadang is luck. Kalau you dapat juri yang memang background dia adalah education, jadi datanglah soalan-soalan dia, teaching philosophy lah apa semua, dia pergi ke arah awal, pra fasa. Tapi kalau dapat orang-orang macam saya, innovator yang bukan daripada education background, kita looking more on the how do we implement it, tapi kalau you pergi ke arah dapat juri yang sedemikian lain pula, dia pergi ke arah pasca pula, dia dah tengok commercialization, tak ada produk, dah buat ni tak ada produk, maka tolak lah. Ada juga nasib lah kan. So it's actually, but it's fun, it's interesting that you can get a lot of funny experience datang dari, dan juri ni macam-macam, pensyarah daripada luar, daripada universiti lain, they are always involved there. So it is a good place for you to get ideas, and also a good place for you to share your knowledge. You sharing your expertise juga in your field and how you design things. Okay, jadi kita dah actually cover all the topics yang kita nak cover untuk hari ini,
except saya ada satu lagi pusingan, just a short one. So we are all in the COVID situation, pandemic. Jadi mungkin saya nak tanya kepada ahli panel kita lah secara ringkas, how do they cope with this COVID in terms of their teaching? Sebabnya kita tak boleh buat face to face secara bersemuka physically, so as everything happen online. So not necessarily I'm asking them how do they innovate, but I'm just asking them macam mana mereka menyesuaikan diri dengan keadaan COVID. So mungkin saya pergi kepada Dr. Syamala. We can start off. Yeah, thank you, Encik Jo. Actually, the struggle is real. Daripada face-to-face, kita suddenly change to online everything. Memang I face a lot of trouble juga lah how to efficiently deliver the subjects, the topics, right? So, bagi saya macam everything is changed to digitalize. So, apa yang saya nampak kat sini adalah the heart of the digital learning is video. So along the way, I found that students are much more interested in making educational video, and then diorang post kat social media macam Instagram, Facebook ataupun TikTok. And I find this one of the method in disseminating the knowledge about agriculture to the public. And of course, before diorang share tu, saya akan check the content and everything. So this is how I conduct the class for agriculture extension subject, which is we are more to extension macam tu. And then for the amali, when we talk about the 3, 2+1 ataupun 2, 1+1 subject macam tu, nak conduct the amali is the major trouble for me, and I believe to all the lecturers as well. Tapi luckily for some of my subject, memang dia adalah related to agriculture production macam tu. So I still encourage my student to tanam kat rumah diorang. So tak kira lah diorang ada big land ke, small land ke, even tak ada space pun, saya akan involve, saya akan make sure diorang tanam. So how, if like they have a piece of farm ataupun land macam tu, so I encourage them go for soil-based cultivation. Kalau they have the limited space, so I encourage them or I give them idea to cultivate in the hydroponic ataupun fertigation system. So those yang memang tak ada space, I ask them to do the microgreens ataupun the indoor cultivation. So from there, I monitor, I still conduct the amali and I advise them. And then that's how I done my practical for the crop production amalis lah. Yes. Okay, thank you Dr. Syamala. So we have to adjust lah, maksudnya kita kena ubah sikit lah dan bergantung kepada kursus kita. Kalau kursus kita ada peluang untuk buat something else, which is opportunity, so then we can try it. So next saya jemput Dr. Umar. Terima kasih Encik Johan. Seperti Dr. Syamala juga tadi, untuk waktu kelas biasa saya akan buat video lah, video education video. So memang kita nak dapat nampak lah student-student memang suka buat video. Kita bagi group, kita bagi tajuk, dia akan buat video. Video berdasarkan tajuk-tajuk yang kita berilah. Kemudian impak paling besar untuk saya ialah mengenai makmal ataupun amali. So saya mengatasinya dengan menggunakan simulation teknologi. So bagi saya simulasi makmal ni kita akan dapat memotivasikan pelajar dengan memastikan mereka terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dengan menghendaki kemahiran penyelesaian masalah dan membuat keputusan digunakan untuk membuat simulasi perjalanan. So contohnya pelajar memasang litar elektrik melalui makmal virtual. So pelajar tu akan terus dapat result atau keputusan yang kalau litar dia tu complete, lampu tu akan menyala. So kalau dia dia pasang litar kat simulation tu salah, lampu dia memang tak menyala lah. Dari situ dia dapat terus active learning. So kita cuba gantikan makmal dengan virtual makmal. Itu je. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Umar. Jadi saya jemput Dr. Chan untuk sains sosial. Alright, bagi saya it's a big challenge. Dia cabaran yang sangat besar sebab sains sosial melibatkan manusia. Kita pentingkan perhubungan social contact. Alright, but kita diperlukan untuk social distancing. So apa yang saya buat, saya akan combine, okay, synchronous dengan asynchronous learning lah.
termasuk juga Amali. Di mana Amali saya telah apply virtual simulation, virtual lab, okay, dan juga Reka Pentok yang tadi saya apply. Saya pentingkan no one left behind, okay, dalam era pandemik ini, sebab saya nak semua pelajar tak ada yang drop out, tak ada yang nak bagi tahu kita dia nak defer the semester. So how are we going to help them? Sebab itu saya apply dalam pandemik ni, Amali PDP dan juga Amali kita half-halfkan, 50-50, asynchronous dengan juga synchronous lah, di mana mereka boleh allocate kota mereka, data mereka untuk khusus-khusus yang mementingkan throughout the semester is synchronous. Jadi untuk Amali, we did a lot of virtual simulation, virtual lab dan juga virtual reality lah. Termasuk juga kita ada satu section untuk main game, online gaming lah, seperti PUBG. Okay, macam mana kita apply semua itulah dari segi kognitif pemetaan itu. So itu yang kita buatlah sepanjang era pandemik. So far so good. Okay, alright. Over to you, Encik Johan. Okay, thank you Dr. Chan, Dr. Umar, Dr. Syamala. So masing-masing ada strategi masing-masing. So there is no right and there is no wrong. So it's just between us and the student. Kita dengan student kita, yang penting student kita they happy dengan cara kita yang menyampaikan. Okay, now kita dah cover semua topik. Jadi saya akan share satu Google Form sebelum kita pergi kepada penutup. Sekejap saya ambil saya punya link. Okay, saya akan masukkan satu link Google Form di dalam chat. Jadi saya minta bantuan rakan-rakan yang hadir dalam program kita pada hari ini supaya dapat memberikan feedback lah. Feedback ni tidak ada nama dan sebagainya. So kita just want your feedback. Jadi macam mana saya nak masukkan dalam chat here? Okay, saya dah hantar. Google Form tu bukan attendance. Ini adalah feedback untuk program pada hari ini. Jadi sambil-sambil tuan-puan dapat mengisi rakan-rakan. Saya akan sharekan satu slide sebelum kita pergi kepada penutup. And then lagi satu, ada persoalan apa-apa sila masukkan dalam chat atau kita akan bagi peluang untuk live lah. Live question. Sekejap. Okay, so kita dah cover, kita cover pandemic. So apa yang berlaku biasanya dalam innovation teaching and learning, these are the things that you can do when you do innovation. So kita dah cover hari ini everything about teaching and learning kat sini. Kita dah cover daripada idea, design, implementation, and then post implementation. Kita dah buat semua. Jadi kita dah bawa anda kepada conference and competition. Something yang anda boleh buat setelah anda ada innovation, bawalah ke conference untuk dapatkan pengesahan, keabsahan dan sebagainya lah kat sini. Okay. So other than that, there are many other places that you can go. Okay. Anda boleh bawa pergi untuk dapatkan anugerah, anugerah universiti. Anugerah universiti ini seperti anugerah fellowship Knight Chancellor, itu pengajaran. Dia ada dua kategori, satu untuk pencara muda, satu untuk pencara yang lebih senior, lebih 10 tahun dan kurang 10 tahun. Take the opportunity to go for this. Okay, ini maybe other sessions lah, kalau berminat kita boleh pergi ke topik-topik lain. Hari ini kita cover bahagian teaching innovation dan kita cover conference. Dan juga ada anugerah yang lebih besar seperti ACRI atau AAN. Okay, other than that, ada juga research grant for teaching. So kita kalau ikut UPM ni kita panggil sebagai GIPP, Grant Inovasi Pembelajaran dan Pembelajaran lah. Okay. And then kita ada grant inovasi kepada pencara-pencara yang dah ada copyright atau modul yang kita dah dapat. Kita boleh pergi mohon kepada grant inovasi daripada InnoHub. So di sinilah datangnya peluang untuk kita commercialize. Other than that, kita boleh publish kita punya innovation dalam jurnal dan sebagainya. Okay, and also another one is macam tadi lah, Dr. Umar tulis modul dan sebagainya. Anda boleh mohon untuk jadikan modul anda sebagai harta intelek. Harta intelek di mana anda kena mohon kepada Putra Science Park dan lepas tu akan dihantar kepada My IPO.
So there are many topics on innovation of teaching and learning, and then there's many pathway selain daripada conference and competition that you can go. Okay, so saya menjemput rakan-rakan kita, panel-panel kita untuk memberikan penutup. So boleh start dengan Dr. Syamala. Okay, actually innovation in teaching ni sebenarnya take a lot of time for preparation dengan energy ke whatsoever kan. Tapi guys, dia memang worth trying lah. So it worth your time and then it worth your energy. So and then apa yang saya nampak kat sini adalah teamwork is always very important because with a great team memang kita boleh achieve more. So I would like to take this platform to all my teammates. So team saya tu memang ikut different innovation at different team macam tu. So I would like to thank all my teammates. Lepas tu and also all my students because of them yang I dapat idea apa I nak buat in term of teaching lah. And then kalau kita seorang je nak fikir pasal okay apa innovation, apa assessment dia, apa reflection dia, a bit harder for us. So bila kita ada team up macam tu, so eventually we will learn better from them, and then myself pun I still learn banyak benda daripada the seniors and my teammates macam Dr. Shah, even Dr. Joe itself, and then my mentor Dr. Kwan, Dr. Su and so on lah yang selalunya kami akan pergi as a team macam tu. Yeah, so that's all from me. All the best. Thank you Dr. Syamala. Dr. Omar? Ya, untuk kesimpulan bagi saya, kita boleh guna teknik pembelajaran secara aktif untuk melibatkan pelajar dan mendorong inovasi dan kreativiti. So contohnya membuat projek, permainan dan pertandingan dalam kelas. So kita boleh simpulkannya iaitu pelajaran berlaku apabila kita merangkap pelajar itu dalam persekitaran di mana pelajar tidak dapat melepaskan diri tanpa berfikir. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Omar. Dr. Chan? Okay. I would like to thank my partner as well, Joyce Morris, Kapong. Okay, I know you're there. Thank you for being my friend, dan juga yang lain yang involved secara langsung dan tidak langsung lah. Dan I would like to share my final thoughts, what I think about innovation as a whole. Okay, for me, the highest reward yang saya dapat for this growth in teaching and learning innovation is not what I get from it or what my student get from it, but what all of us inside the project become by it. Itu yang saya dan team saya selalu pentingkan lah. It's not about what we get, but it's about what we become by doing it. Alright, thanks. Good luck, all the best everyone. Thank you Dr. Chan. Sebelum saya menutup, ada tak soalan daripada participants? Good morning. Morning. Okay, this question I put to the all the panels. Anyone who can answer. So, as a new lecturer, I would say, what is the steps that need to implement or in order to call our assessment as effective or innovation assessment? What are the steps we need to follow to call us our assessment or innovation as an effective? Okay. Thank you. Thank you, Dr. Siva. Anybody, any of the panel? He's talking about, I think Dr. Siva is mentioning about assessment. How do you make an effective assessment? Yes. Yeah. So maybe Dr. Siva, thank you for the question. I can try to answer your question lah. Actually, how we know your innovation ataupun your assessment is effective or not, I usually follow this 5 step, which is start from planning. And definitely, bila saya plan tu something tak kena, and then I usually modify. And then I'll do the assessment yang immediate assessment. Macam mana student punya acceptability ataupun pemahaman diorang tentang that particular innovation. Lepas tu I'll do the reflection and then only share. So the reflection kat sini yang will tell you how efficient your innovation actually.
Is the students is like really enjoy the lesson through this way or how? So how you can do that kind of reflection is through the Google form as mentioned by Dr. Omar just now and also Dr. Chan. And then you can come up with the questions lah. Ada tak you orang enjoy? Ada tak you orang suka? Ada tak you orang rasa sleepy? So from there you can able to identify your effectiveness of your innovation actually. Yeah, that's my opinion. Thank you. Okay, thank you. All right. Any other questions from the participants? Okay, so before I close it, I want to share something. So I would like to take this opportunity to give a tribute to the innovators of the faculty. This is the participants of PICTEL 2020. Like I said before, ada 18 daripada ahli-ahli fakulti yang terlibat. Sebenarnya lebih ramai sebab mereka tidak bekerja seorangan. Okay, dalam senarai ini saya akan sebut nama-nama lah ya. Dr. Syamala, Dr. Chan, Dr. Kwan, Dr. Wan Nozanaria, Dr. Tan. These are the gold medalists semua. Dr. Nurdiana, Dr. Omar, Dr. Amy Halimah, okay, and Dr. Shafina, and then Dr. Juria. We have so many people. Nurziana, Dr. Nurziana, Dr. Suziana, Dr. Suhaili, Dr. Norasma, and Dr. Nurul Izani. So tahniah kepada innovator-innovator ni. Saya harap menunjukkan bahawa ada pelbagai cara kita boleh innovate. Dalam mana-mana kursus kita ada, kita boleh berinovasi. Dan saya harap dalam tahun ni dan tahun depan, pada setiap tahun, ambillah peluang. Sekiranya kita tidak ingin pergi jauh untuk conference yang pelbagai, kita fokus kepada PICTEL, PICTEL yang dijalankan oleh UPM, dan kita harumkan nama fakulti dan harumkan nama UPMKB. Jadi dengan itu saya rumusan daripada pihak saya. Terima kasih kepada unit latihan yang telah menganjurkan program ini, Sembang Santai PMP. Saya harap program ini dapat memberi manfaat kepada semua partisipan pada hari ini, di mana dan kita buat secara agak unik, kita buat secara perbincangan dan harap dia semua menggalakkan lebih ramai, especially pensyarah-pensyarah muda. Ada pensyarah-pensyarah yang belum membuat terasa nak buat innovation. This is the way we can do it. Dan saya harap boleh berkomunikasi dengan rakan-rakan. Tadi saya sebut tadi ada 18 nama. And there's so many people involved within the faculty. Kita tanya, kita bincang dengan rakan-rakan kita, boleh tanya dengan saya, boleh tanya Dr. Syamala, Dr. Chan, Dr. Omar, untuk dapatkan idea, bincang idea macam ni boleh. Sure, there's no bad idea, tak ada bad idea. Anything that you do, you can share it with other people. Okay, maybe it's not perfect, doesn't matter, tak ada masalah, tak perfect. We learn to improve ourselves. Macam Dr. Syamala kata, ada masalah, saya improve. Ada masalah, what we want is at the end of your career as an educator, I'm sure you would want to have some innovation that you would like to talk about with the student, with other people, or to share with the students. Okay, saya rasa itu saja daripada kami pada hari ini. Saya ingin berterima kasih kepada semua ahli panel, Dr. Syamala, Dr. Chan, Dr. Omar, Encik Amal yang menganjurkan, dan juga terima kasih banyak-banyak kepada semua partisipan yang datang ikuti program kita pada hari ini. Juga terima kasih kepada Encik Benedict yang telah menjalankan host untuk program pada hari ini. Mungkin saya serahkan kepada Encik Amal untuk menutup. Okey, terima kasih Encik Johan atas pelaksanaan sembang santai tadi bersama dengan ahli panel kita, Dr. Chan, Dr. Omar dengan Dr. Syamala. Okey, daripada unit latihan, kita tak ada apa, kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Encik Johan dengan team sebab memberi kerjasama yang banyaklah, telah berjaya menganjurkan program sembang santai ni, dan tak lupa kepada
peserta-peserta yang hadir pada pagi ini. Terima kasih diucapkan kepada semua pensyarah-pensyarah akademik kita di UPMKB. Kita berharaplah suatu masa nanti kita akan buat lebih banyak lagi program. Kita akan mengadakan kerjasama lagi lah untuk mengadakan lebih banyak program lah sembang santai macam ni untuk kita berkongsi, sharing pengalaman, sharing apa yang boleh dikongsi lah sebagai pensyarah akademik di UPMKB ni. Okay, daripada pihak kami, terima kasih dan diucapkan semoga semua urusan pensyarah-pensyarah kita di UPMKB dipermudahkanlah dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang akan datang nanti. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Okay, Take pergi care. makan. Thank you semua. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.